Selamat pagi dan salam sejahtera kelas. Baik, semua boleh duduk Terima kasih, Cikgu. Cikgu ambil kehadiran dulu Okey, Cikgu. Arya, Ada? Danarita, Ada. Yu Cindy, Ada, Cikgu. Nur Izati, Tidak ada, Cikgu. Chu Chumin, Tidak ada, Cikgu. Radha. Saya, Cikgu. Okey, baik. Bagus yang adik. Okey. Hari ini, sebelum mulakan kuliah hari ini, Cikgu mahu anda semua memperkenalkan diri dulu. Okey. Cikgu rasa boleh mula dari sebelah. Pagi semua dan Cikgu. Nama saya Arya Yu. Kamu semua boleh panggil saya Arya. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Aliran Sains dari Sekolah SMK Bandar Sungai Petani. Terima kasih. Nama saya Yu Cindy. Saya pelajar tingkatan 5 aliran sains dari SMK Ahmad Jaya. Nama saya Danarita Satisaren. Saya pelajar tingkatan 5 aliran sains dari SMK Bido. Terima kasih. Selamat pagi Cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Rata. Saya pelajar tingkatan 5 aliran sains dari SMK Dato' Jaya Setia. Okey, baik kelas. Terima kasih. Okey, hari ini mula-mula Cikgu nak tunjukkan satu video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. So, Cikgu mahu anda semua memberi fokus waktu video ditunjukkan. Selepas video dah habis, Cikgu akan tanya soalan berdasarkan video yang anda lihat. Semua boleh ke? Boleh, Cikgu. Okey, Cikgu rasa kita boleh mula sekarang. Okey, Cikgu. Pastikan anda semua berada dalam keadaan bersedia. Okey, Cikgu. Kelas, tadi semua dah tengok video ke? Ya, Cikgu. Semua okey ke? Okey, Cikgu. Cikgu, boleh tunjuk video sekali lagi? Oh, okey, boleh. Kakak Cikgu tunjuk sekali lagi. Terima Sekali kasih, lagi ya. Cikgu.
Okey, baiklah. Semua sekarang okey kan? Okey. Okey. Cikgu nak tanya soalan berdasarkan video yang anda lihat tadi. Okey. Apa yang anda dapat lihat atau anda faham berdasarkan video tadi? Cikgu, teknologi inframerah. Teknologi inframerah. Boleh juga. Ada jawapan lain tak? Black body and radiation. Black body radiation ni salah satu kata kunci yang penting bagi pengajaran kita hari ini. Okey, apa? Yang tu pun consider okey. Ada lagi ke? Cikgu, termometer digunakan untuk mengesan suhu. Okey, baik, bagus. At least you all dah dapat satu gambaran. Actually dekat video kali ni dia orang tunjuk tentang infrared thermometer. Okey, pernahkah anda fikir bagaimana infrared thermometer tu dapat mengesan suhu? Pernah? Pernah. Pernah dapat jawapan ke? Tak pernah. Tak pernah. Okey, bagus. Pernah fikir tak apa yang menyebabkan termometer tu dapat mengesan suhu? Pernah fikir tak? Pernah kaji, pernah fikir macam mana dia dapat, dari mana, sumber mana. Pernah dapat jawapan tak? Tak pernah dapat jawapan lagi. Okey, bagus. So, actually yang tadi Arya sebut black body radiation kan? And then Darwika bagi jawapan termometer dapat mengesan suhu. Okey. Dua-dua jawapan ni amat berkait rapat dengan pengajaran kita hari ini. So sekarang tadi Arya bagi tahu jawapan black body radiation kan? Okey. Actually dalam BM black body radiation tu kita dipanggil sebagai jasad hitam. So sekarang ni cikgu akan memberi penerangan tentang jasad hitam. Apakah sebenarnya jasad hitam? Okey. So semua boleh ambil nota ya? Okay. Jasad hitam. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni kita akan tengok apakah sebenarnya jasad hitam. Okey. Jasad hitam bermaksud jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey. Sebenarnya jasad hitam ni bukan sesuatu objek yang wujud di makmal ke atau di mana-mana tempat. Jasad hitam ni kita tidak boleh dikatakan sebagai satu objek yang wujud. Okey, jasad hitam ni hanya akan dikatakan sebagai jasad hitam apabila contoh objek ni memenuhi dua-dua ciri ini. Okey, ciri pertamanya adalah menyerap semua sinaran elektromagnet. Okey, ciri yang kedua adalah memancarkan sinaran elektromagnet berdasarkan suhu. Okey, cikgu bagi satu contoh Okey, yang ni consider jasad hitam. Maksudnya, okey, kalau objek ini dikatakan jasad hitam, apakah ciri-ciri? Menyerap
sinaran Menyerap sinar. Okey, menyerap semua sinar elektromagnet. Yang kedua, memancarkan sinaran elektromagnet berdasarkan suhu. okey, contoh. Cikgu bagi satu contoh Okey, yang ni consider objek satu jasad hitam. Okey, dekat sini saya letakkan satu torchlight. Okey, sekarang ni torchlight dihalangkan atau dipancarkan ke arah Jasad hitam. jasad hitam. Tapi pantulan akan jadi kosong. Okey, sebab apa pantulan akan jadi kosong? Sebab yang ni dikatakan jasad hitam. Jasad hitam dikatakan jasad hitam apabila memenuhi ciri iaitu menyerap semua sinaran elektromagnet. So, yang ni dah dikatakan sebagai jasad hitam. Sebab tu pantulan akan jadi kosong peratus. Okey, contoh. Kalau cikgu digantikan torchlight ni dengan mirror, cermin, apa yang akan terjadi? Pantulan yang kita nampak. Pantulan akan berlaku. Pantulan akan berlaku dekat sini. So, yang ni tidak akan jadi sebagai jasad hitam. Jasad hitam hanya akan terjadi apabila memenuhi dua-dua ciri ini. Semua faham ke tentang jasad hitam? Faham, cikgu. Faham ke? Faham, cikgu. Okey, baik. Okey, kelas. Hari ni cikgu akan ajar bab 7. Bab 7 kita adalah teori kuantum. Okey, dalam bab 7, hari ini cikgu akan ajar subtopik 7.1 iaitu teori kuantum cahaya. Okey, tadi cikgu dah ajar tentang jasad hitam. Semua dah faham ke tadi apakah sebenarnya jasad hitam? Faham, cikgu. Okey, sekarang cikgu akan edar nota. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey. Semasa cikgu ajar, pastikan anda mencatat nota-nota penting atas nota. Okey. Sekarang kita akan teruskan dengan latar belakang pencetusan teori kuantum. Okey, terdapat dua teori. Yang pertamanya adalah teori klasik. Okey, dalam teori klasik terdapat 4 orang ahli sains. Anda semua boleh tengok nota. Okey, terdapat 4 orang ahli sains. Yang pertamanya adalah Isaac Newton. Yang kedua, Thomas Young. Yang ketiga, John Dalton. Yang keempat, J.J. Thomson. Okey, sekarang kita akan tengok apakah pendapat ahli-ahli sains ni tentang kuantum cahaya. Okey. Seorang tolong baca untuk Isaac Newton. Untuk Isaac Newton, dia mempunyai sifat jarah cahaya. Sifat jarah cahaya dia ialah menghuraikan cahaya sebagai satu aliran. Hooke berjaya menerangkan fenomena pembiasaan cahaya kerana pembiasaan cahaya membuat kesilapan untuk perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Okey, baik, terima kasih. Duduk Okey, seterusnya Menjalankan eksperimen di Wisela sahaja pada tahun cikgu tak dengar. Tolong baca dengan kuat. menjalankan eksperimen di Sela sahaja pada tahun 1801 dan menunjukkan bahawa cahaya bersifat gelombang tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Seterusnya Jirim terdiri daripada zarah asas yang tidak boleh dibahagi lagi yang dipanggil atom. Unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. okey, yang terakhir bagi J.J. Thomson. Menemui zarah sabatum bercas negatif yang dipanggil elektron pada tahun 1899.
mereka membentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okey, baik, terima kasih. Sekarang cikgu akan ringkaskan apa pendapat keempat-empat ahli sains. Okey, tadi semua dah baca dekat nota kan apa pandangan keempat-empat ahli sains tentang kuantum cahaya. Sekarang cikgu akan ringkaskan apa pendapat ahli-ahli sains tersebut. Okey, kalau bagi teori klasik terdapat 3-4 orang ahli sains kan? Okey, yang pertamanya adalah Isaac Newton. Okey, actually secara ringkasnya kita boleh katakan Isaac Newton dia just mengatakan bahawa cahaya adalah zarah. Dia hanya mengusulkan sahaja, tapi Isaac Newton tidak membuktikan dengan apa-apa eksperimen. Okey, yang kedua Thomas Young. Kita kena sebut sebagai Thomas Young. Okey, Thomas Young mengatakan bahawa eksperimen dui celah. Okey, actually dui celah ni kita boleh panggil sebagai double slit eksperimen. Okey, Thomas Young dah membuktikan dengan eksperimen dui celah ataupun double slit eksperimen. Okey, double slit eksperimen ni digunakan untuk interference. Okey. Yang ketiga adalah John Dalton. Okey. Pendapat John Dalton tentang kuantum cahaya adalah jirim adalah atom. Okey, yang terakhir bagi teori klasik adalah JJ Thomson. Korang kat mana? Start. Okey, bagi teori klasik, ahli sains yang terlibat yang terakhir adalah JJ Thomson. Okey. JJ Thomson mengatakan dia menemui elektron bercharge negatif. Semua dah pernah belajar kan? Elektron ini adalah bercharge negatif. Kalau positif, proton. Okey. So, sekarang semua dah faham ke teori klasik? Okey. Next, kita akan tengok teori kuantum. Okey, anda boleh lihat pada nota. Okey. Dalam teori kuantum terlibat 4 orang ahli sains. Okey, yang pertamanya adalah Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, and then yang terakhir Louis de Broglie. Okey, seorang tolong baca untuk Max Planck. Max Planck, dia memperkenalkan kuantum tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit yang dikenali sebagai kuantum tenaga. Tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Keutamaan sinaran adalah rendah dan gelombang frekuensinya tinggi. Terima kasih. Okey, yang seterusnya Memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Teori foton, Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik
yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Seterusnya, Menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu sahaja. Pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah memancarkan foton. Memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924, idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. okey, baik. Okey, sekarang kita tengok secara ringkasnya apakah yang dikatakan oleh ahli-ahli sains dalam teori kuantum. Okey. Teori kuantum. Okey, ahli yang pertama adalah siapa? Max Planck. Max Planck. Okey. Max Planck mengatakan tenaga gelombang elektromagnet dalam bentuk diskrit dan tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Yang kedua adalah Albert Einstein. Albert Einstein. Okay, Albert Einstein mengatakan tenaga foton iaitu cahaya adalah zarah. Yang ketiga, Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan elektron mempunyai petala tertentu dan spektrum garis hidrogen. Okey, yang terakhir bagi teori kuantum adalah Louis de Broglie. Okey, dia mengatakan jisim adalah gelombang. Okey, semua faham ke? Faham, Okey. cikgu. Dalam latar belakang pencetusan teori kuantum, kita terdapat dua teori, iaitu teori klasik dengan teori kuantum. So, anda kena faham apa yang telah dikatakan oleh 4 orang ahli sains dalam teori klasik dengan teori kuantum. Okey, itu je untuk latar belakang pencetusan teori kuantum. Pause. Kelas, kita teruskan dengan kuantum tenaga. Okey, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan kuantum tenaga. Okey, dalam kuantum tenaga kita akan belajar tentang spektrum cahaya. Okey, yang ni dipanggil sebagai spektrum cahaya. Okey, spektrum cahaya ini memenuhi dengan warna-warna pelangi. Biru, merah, hijau dan yang seterusnya. Okey, kita akan tengok macam mana spektrum cahaya ini dihasilkan. Okey, spektrum cahaya ini dihasilkan dengan prisma. Okey, yang ni kita panggil sebagai prisma. Okey, apabila warna putih dipancarkan ke arah prisma, dia akan terbias. Seterusnya dia akan terbias sekali lagi. Lepas tu dia akan mewujudkan warna-warna pelangi yang terdapat dekat spektrum cahaya. Okey, yang ni kita akan
dipanggil sebagai tenaga selanjar. Tenaga selanjar ni dikatakan sebagai continuous energy. Okey. Tenaga selanjar ini bermaksud dia akan memenuhi spektrum cahaya. Okey, setakat ni faham ke? Faham. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana tenaga diskrit dihasilkan. Tenaga diskrit. Okey. Bagi tenaga diskrit, spektrum cahaya akan kelihatan begini. Okey, dia tidak akan memenuhi, tapi dia akan berada dalam bentuk ni. Merah, biru, merah, hijau. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana tenaga diskrit ini dihasilkan. Okey, yang ni pun kita panggil sebagai spektrum cahaya. Tapi spektrum cahaya ini dirujuk dengan tenaga diskrit. Okey, kita akan tengok macam mana spektrum cahaya bentuk ni dapat dihasilkan. Okey, spektrum cahaya ni dihasilkan dengan merkuri. Okey, ada satu mentol. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Ada satu mentol. Okey, dalam ni ada gas merkuri. Okey, mentol ni akan dipanaskan, sebelah ni akan diletakkan prisma. Okey, apabila prisma diletakkan, dia akan terbias, seterusnya akan terbias, and then dia akan menghasilkan warna yang terdapat dalam tenaga diskrit. Okey, tenaga diskrit ni dia tidak sama seperti tenaga selanjar sebab ada perbezaan. Tenaga selanjar ni akan memenuhi spektrum cahaya, tapi tenaga diskrit ni tidak memenuhi spektrum cahaya, tapi dia terdapat dalam bentuk paket-paket. Terdapat dalam bentuk paket-paket. Okey. Tenaga ini bergantung kepada gelembung frekuensi sahaja. Gelembung frekuensi sahaja. Tenaga diskrit ni bergantung kepada gelembung frekuensi sahaja. Yang ni kita boleh tulis sebagai tenaga. I ini mewakili tenaga. Tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Okey, rumus ni kita boleh tulis sebagai tenaga bersamaan dengan HF. Okey, I ini mewakili tenaga. H ini pemalar Planck. Pemalar Planck. F ni frekuensi. Setakat ni faham ke? Faham, cikgu. Okey, dalam kuantum tenaga kita dah belajar tentang tenaga selanjar dengan tenaga diskrit. Anda semua dapat lihat ke perbezaan antara tenaga selanjar dengan tenaga diskrit? Ya, cikgu. Faham ke? Faham. Selepas tu anda kena faham rumus tenaga bagi tenaga diskrit. Faham ke setakat ni? Faham, cikgu. Kelas kita teruskan dengan sifat kedualan gelombang zarah. Okey, dalam sifat gelombang zarah ni kita akan belajar. Okey, cahaya dikatakan sebagai gelombang, sejenis gelombang elektromagnet. Pada masa yang sama, cahaya dikatakan sebagai zarah. Okey. Lepas tu, ada seorang saintis yang dinamakan sebagai Louis D. Broglie menghipotesiskan bahawa jirit ni adalah seperti atom seperti proton, neutron. Dia mengatakan bahawa jirit ini adalah zarah. Dia mengatakan bahawa jirim adalah zarah. Pada masa yang sama, dia membandingkan jirim dengan cahaya. Dia mengatakan jirim juga dikatakan sebagai gelombang. Nampak tak kelas? Cahaya dikatakan sebagai gelombang elektromagnet.
pada masa yang sama cahaya dikatakan sebagai zarah. Louis de Broglie, seorang ahli saintis, dia mengatakan bahawa jirim juga boleh dikatakan sebagai zarah dan juga boleh dikatakan sebagai gelombang. Okey, jirim ni dikatakan sebagai zarah, pada masa yang sama cahaya juga dikatakan sebagai zarah dan juga gelombang. Okey, yang ni kita dikatakan sebagai sifat kedualan Gelombang zarah. Okey. Zarah ni satu jirim di mana zarah ni boleh melanggar antara satu sama lain. Yang ni kita dah belajar dalam bab momentum. Okey, yang ni kita boleh dikatakan sebagai momentum bersama dengan jisim dengan had laju. Momentum dikatakan sebagai pemarahan konstan dengan lambda. Okey. Louis de Broglie ni menghipotesiskan bahawa momentum dengan momentum ini adalah sama. Dengan ini dia menghipotesiskan bahawa H per lambda sama dengan mv. So dekat sini wujudnya satu formula untuk sifat kedualan gelombang zarah. Faham ke kelas? Faham, cikgu. Setakat ni faham ke? Faham, cikgu. Okey. Untuk kuliah hari ni setakat itu je. Ada apa-apa soalan ke kelas? Tak ada, cikgu. Semua dah follow ke? Dah boleh follow ke? Boleh, Dah faham cikgu. ke? Boleh. Okey kelas, sekarang cikgu akan melakukan satu aktiviti yang dipanggil sebagai round table music. So, mula-mula cikgu mahu anda semua duduk dalam satu bulatan. Okey, anda semua boleh bergerak sekarang. Okey, semua dah duduk ke? Dah cikgu. Okey. Mula-mula cikgu akan bagi bekas yang mengandungi kertas. Okey. Selepas itu, cikgu akan mainkan muzik. Apabila muzik dimainkan, contoh Darita dah ambil bekas ni. Apabila muzik dimainkan, Darita kena passing bekas ni antara satu sama lain. So bekas ni kena rotate antara semua. Faham ke? Faham, cikgu. Okey. Tiba-tiba cikgu akan berhentikan muzik. Apabila muzik diberhentikan, pelajar yang memegang bekas ni kena pegang. Tidak boleh memberi kepada sesiapa pun. Faham ke setakat ni? Faham, cikgu. Selepas itu, pelajar yang memegang bekas selepas muzik diberhentikan kena ambil satu kertas daripada bekas ni. Selepas tu, pelajar itu tidak dibenarkan untuk bermain kali kedua. Semua faham ke arahan? Faham, cikgu. Kita boleh mula ke? Boleh, cikgu. Saya memberi bekas ni kepada Darita dulu Okey, kita akan bermula sekarang. Okey, 1, 2, 3. Okey. Anda kena ambil satu kertas daripada bekas tu. Okey, anda tidak dibenarkan untuk bermain selepas ni. Okey, yang lain tu boleh bermula selepas muzik dimainkan. 1, 2, 3. Okey, dah ambil kertas ke? Okey, bagus. Bagi dekat Darita. Okey. 1, 2, 3, bermula. Okey, yang terakhir Rara kena ambil kertas yang terakhir.
Okey, semua dah dapat kertas kecil ke? Dapat, cikgu. Dah dapat kan? Okey, bagus. Okey kelas, anda boleh buka kertas sekarang. Okey, kita start dengan Suayun. Seterusnya you Cindy. Okey, seterusnya Dara Rita. Yang terakhir Radha. Okey, siapa yang mendapat nombor 1 dan 3 merupakan satu grup, yang mendapat nombor 2 dan 4 merupakan satu grup. So, anda boleh duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, sekarang cikgu akan bagi soalan. Okey, siapa grup 1 dan 3? Okey, yang ni soalan untuk grup ni. Okey, Radha yang ni semua 2 dan 4 kan? Okey, yang ni soalan. Okey, cikgu akan bagi masa 10 minit sahaja. Anda boleh berbincang sesama ahli kumpulan. Cuba selesaikan soalan yang diberikan. Kalau tidak faham, boleh tanya dekat cikgu. So, cikgu rasa anda semua boleh bermula sekarang ya. Cikgu akan kira 10 minit dari sekarang. Semua boleh bermula. Kelas, selepas 10 minit, wakil dari setiap kumpulan kena tampil ke hadapan untuk tulis jawapan dekat whiteboard. Semua faham ke? Faham, cikgu. Okey. Bahagi 578. Start. Boleh buat ke? Boleh, cikgu. Radha, okey ke? Ya? Saya tak faham soalan ini. Okey. Yang ni dia tanya. Okey. Radha, boleh buat ke? Cikgu, saya tak faham soalan ini. Okey, yang ni ditanya apakah yang dimaksudkan dengan fizik kuantum. Okey, tadi cikgu dah terangkan secara teori. Ya. So, Radha kena tulis apa yang Radha faham tentang fizik kuantum. Oh, Okey ke? Okey, cikgu. Ya? Saya tak faham ini. Okey. Soalan ni ditanya apakah, cuba terangkan ciri-ciri jasad hitam. Okey, tadi kita mula-mula ingat tak? Cikgu terangkan tentang jasad hitam. Jadi tadi faham tak apa itu jasad hitam? Okey, waktu tu cikgu ada terang tentang dua ciri. Time tu Cindy ada catat nota tak? Ada cikgu. Ada dua ciri kan? Yang tu dia minta dalam soalan. So Cindy kena tulis dua ciri-ciri yang terdapat dekat jasad hitam. Okey cikgu. Okey ke? Boleh ke? Boleh cikgu. Kelas, setakat ni semua boleh buat ke? Boleh, cikgu.
Okey, kalau ada apa-apa masalah atau tak faham apa-apa boleh tanya dekat cikgu Okey, cikgu. Start. Nak tanggal ini dan tanggal ini. Okey kelas, masa dah tamat, semua dah boleh berhenti Semua dah siap kan? Siap, cikgu. Okey, so sekarang setiap wakil kumpulan tolong pergi dekat depan, tolong tunjukkan jawapan anda dekat whiteboard. Boleh kan? Boleh, cikgu. Okey, so anda boleh bergerak. Okey, cikgu. Okey, soalan 1 dan 3 duduk.
Siap, cikgu. Okey. So jawapan, okey, dan Rita boleh duduk dulu Okey, kelas. Kita check dulu jawapan dan Rita betul ke tak? Jawapan kumpulan nombor 1 betul ke tak? Okey. Okey. Kelas, sebelum tulis jawapan anda, tolong tulis formula dekat atas. So, tenaga bersamaan dengan H per HC per lambda. Okey, so betul. Darita dah guna formula yang betul. Okey, jawapan ni betul. Tapi Darita dah lupa untuk tulis unit. Okey kelas, unit dekat sini apa? J. Joule. Okey, jawapan ni betul. Okey, yang ni pun betul. Okey, kelas yang ni betul ke? Ciri-ciri jasad hitam. Okey, menyerap semua sinaran elektromagnetik, betul ke tak? Betul. Okey, yang nombor kedua, memancarkan sinaran elektromagnetik berdasarkan suhu, betul ke tak? Betul. Okey, bagus. Okey, yang ni dah selesai. Okey, kumpulan yang seterusnya. ஏற்கனவே கொஞ்சம்
Okay, dah siap ke? Dah cikgu. Okey, Raza boleh duduk Okey, kelas. Cuba kita lihat jawapan kumpulan nombor 2. Betul ke tak? Okey, betul tak formula yang digunakan oleh kumpulan nombor 2? Betul cikgu. Okey, digunakan F sama dengan C per lambda. Okey, betul. Nilai pun betul. Jawapan betul ke tak? Betul. Okey. Cikgu dah bagi tahu tadi, kalau tenaga, unit tenaga apa? Joule. Joule. Kena tulis Joule. J. Kena tulis J. Tolong nanti jangan lupa Okey, setakat ni semua dah betul. Cuma nanti tolong tulis unit. Faham ke kelas? Faham cikgu. Okey, yang nombor soalan nombor 4, soalan yang terakhir. Okey. Kuantum tenaga ialah paket tenaga diskrit dan bukan tenaga. Okey, bagus. Wakil tenaga. Okey, kelas. Okey. Semua dah faham kan? Semua dah boleh buat soalan kan? Okey, semua bagus sebab semua dah boleh selesaikan soalan yang diberikan oleh cikgu. Okey. Tolong beri satu tepuk tangan kepada anda semua sebab semua dah boleh selesaikan masalah. Okey, bagus. Hari ini semua dah boleh selesaikan masalah. Okey. Okey kelas, kita dah habis kuliah hari ini. Kita dah sampai dekat penghujung. Okey, sekarang cikgu ingin membuat rumusan pembelajaran kita secara keseluruhan hari ini. So sekarang cikgu nak refresh back apa yang kita dah belajar hari ini. Okey? Okey, mula-mula anda semua kena faham tentang jasad hitam. Okey, apa yang kita dah belajar dalam jasad hitam? Apa yang anda faham? Jasad hitam yang memenuhi ciri-ciri seperti berikut, iaitu menyerap semua silaran elektromagnet. Okey, bagus. Lepas tu memancarkan silaran elektromagnet berdasarkan suhu. Okey, bagus. Mula-mula. Okey, bagus. Yang jawapan diberikan oleh Radha tentang jasad hitam. Mula-mula yang pertama anda kena faham apakah itu jasad hitam. Okey, yang kedua apa yang kita belajar? Yang kedua kita belajar tentang latar belakang pencetusan teori kuantum. Okey kelas, terdapat berapa teori? 2 teori cikgu. Okey, yang tu apa? Teori klasik dan teori kuantum. Okey, bagus. Teori klasik dengan teori kuantum. Anda kena faham apakah itu teori klasik dengan teori kuantum. Okey. Pada masa yang sama, anda kena ingat nama-nama ahli saintis yang terlibat dalam teori klasik dengan teori kuantum. Okey, boleh bagi tahu tak nama-nama ahli saintis yang terlibat dalam teori klasik? Boleh cikgu. Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton, J.J. Thomson. Okey, bagus. Teori kuantum? Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Lewis D. Broglie. Okey, bagus kelas. Okey. Nombor ketiga, apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar tentang kuantum tenaga. Okey. Dalam kuantum tenaga, anda kena faham tentang dua tenaga, iaitu tenaga selanjar dengan tenaga diskrit. Okey. Okey, kita dah belajar kan tenaga selanjar dengan tenaga diskrit. Okey. Dalam tenaga diskrit anda kena faham tentang rumusan tentang diskrit. Okey, tenaga diskrit ni bergantung kepada apa? Bergantung kepada frekuensi sahaja. So, kita boleh membuat rumusan. Okey. E bersamaan dengan H pemalar Planck dengan F frekuensi. Ya. So, yang ni rumusan bagi kuantum tenaga. Yang terakhir adalah kedualan Gelombang zarah. Stop பண்ணு. இது அப்புறமா விட்டுங்க. சீஃபட் கெடுவாலன் குளும்போங் ஜரா தானே? ஆமா
Start. Okey kelas, yang terakhir kita belajar tentang sifat kedualan. Gelombang zarah. Okey, bagus. Sifat kedualan gelombang zarah. Okey, dalam ni kita dah belajar tentang cahaya. Okey, cahaya merupakan Gelombang sejenis gelombang elektromagnet and then zarah. Pada masa yang sama, Louis de Broglie menghipotesiskan bahawa jirim merupakan zarah dan gelombang. gelombang. Pada masa yang sama, bagi sifat kedualan gelombang zarah, Louis de Broglie telah menghipotesiskan bahawa H per lambda bersamaan dengan mv. So dekat sini kita mendapat satu rumusan. Okey kelas, yang ni secara rumusan apa yang kita dah belajar hari ini. So mula-mula jasad hitam, yang kedua latar belakang, yang ketiga kuantum tenaga, yang terakhir adalah sifat kedualan gelombang zarah. Kelas, bagi pembelajaran hari ini semua dah faham ke? Faham, cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Tak, cikgu. Semua okey ke? Okey, cikgu. Kelas, setakat ni ada apa-apa soalan ke kelas? Tak ada, cikgu. Semua okey kan? Kelas, sebelum mengakhiri kuliah hari ini, cikgu nak memberi sedikit motivasi kepada anda semua. Okey, sekiranya anda berasa susah untuk belajar ke atau anda berasa sedih ke untuk belajar, jangan sesekali putus asa. Cuba selalu memberi fokus sewaktu cikgu mengajar dalam kelas. Selepas balik rumah, cuba membuat ulang kaji apa yang kita dah belajar hari ini waktu dalam kelas. Sekiranya tidak faham, cuba tanya dekat kawan-kawan yang boleh membantu anda. Jangan lupa formula-formula yang penting. Cuba hafal formula-formula yang penting dan fakta-fakta yang penting. Selalu membuat ulang kaji. Kalau boleh, hari-hari cuba buat latihan berkaitan dengan apa yang anda dah belajar dalam kelas. Jangan sesekali putus asa, sebab education ini sangat penting dalam kehidupan seseorang. So setakat itu je kuliah hari ini. Kelas dah tamat. Bangun kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kelas, minta maaf tadi cikgu dah lupa memberitahu tentang homework. Okey, pastikan anda siapkan soalan topikal yang terdapat bagi topik ni. So, minggu hadapan kita akan bincang dalam kelas ya. Okey, Okey, cikgu. Okey, bye kelas. Terima kasih. Terima Kita kasih. jumpa minggu depan ya. Okey, cikgu.